Ustaz, buku hadis 40 ni saya pernah beli tulisan dari Dr. Zulkifli Al-Bakri. Soalan saya, hadis 40 ni semua sama ke dengan Ustaz? Tak sama. Dia Al-Kafi, saya Al-Wafi. Dr. Zulkifli Al-Bakri dia terbitkan syarah hadis 40 yang bernama Al-Kafi. Saya punya pula yang bernama Al-Wafi. Ini yang saya punya yang ni Al-Wafi. Al-Wafi ni yang syarah dia ialah Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu. Ni Dr. Muhyiddin Mistu dan Dr. Mustafa Dib Al-Bugha tak sama. Orang dia tak sama. Jadi bila orang dia tak sama, syarah dia pun tak sama. Sekejap saya masukkan dekat sini. Saya nak tunjuk sikit lah sahabat hadis 40 ni. Ramai sahabat-sahabat kita dia tak dapat tahu, tak dapat lagi beli buku ni. Bukan tak dapat beli, siapa dia kata belum berminat lah Ustaz. Belum berminat ni saya risau. Saya dah pilih sahabat-sahabat. Ni, ini Allah ya salam. Ini the best buku yang nak cerita berkaitan tentang asas utama umat Islam. Ni kita mengaji kat pondok, kita mengaji hadis 40, dekat universiti pun kita mengaji. Memang kita mengaji sungguh-sungguh. Yang kita terbitkan ni yang ringkas dan juga padat. Yang disyarah oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Ini tokoh besar mazhab Syafi'i ni. Hidup lagi ni. Yang tak silap saya dia duduk Malaysia. Ni Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, tokoh besar mazhab Syafi'i dan dia terbitkan buku Fiqh Manhaji. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Ni Dr. Muhyiddin Mistu. Dr. Muhyiddin Mistu ni dia ada buku yang kita jual juga, buku Kabair wa Tabyin Maharim. Buku kitab Al-Kabair tu dia buat semakan kepada kitab tu dan dia keluarkan versi yang terbaik untuk buku kitab Al-Kabair. Ni buku. Ni himpunan ulasan 42 hadis yang membicarakan pelbagai urusan dan panduan kehidupan umat Islam. Saya tolong sikit kat anda. Kita buka sikit. Kita buka sikit kat dalam ni. Apa hadis ada dalam ni? Yang pertama, hadis tentang niat. Bukan takat hadis saja, saya tahu ramai tahu hadis ni. Tapi yang menariknya penjelasan tu satu-satu. Hadis ni dia cerita satu-satu. Maksud perkataan, sebab hadis ni dilafazkan. Dia sebut, kemudian yang ni yang utama dia. Kandungan hadis dia yang pertama, syarat niat. Cerita tentang syarat niat. Ulama sepakat mengatakan bahawa setiap amalan yang dilakukan oleh mukmin yang mukallaf tidak dikira dari sudut syarak dan tidak diberi pahala dengan hanya melakukannya kecuali disertai dengan niat. Lepas tu dia masuk lagi dia syarat. Ringkas dan padat saja. Hadis niat ni sampai banyak ni saja. Niat adalah salah satu dari rukun dalam ibadat langsung seperti sembahyang, haji, puasa dan sebagainya. Waktu niat. Berniat untuk melakukan sesuatu amal soleh. Ikhlas dalam amalan dan ibadat. Amalan bermanfaat. Habis bab tu. Dia masuk hadis yang kedua pula. Nampak tak? Ringkas dan padat saja. Hadis kedua hadis Jibril. Nak baca senang. Terus masuk dekat kandungan hadis. Memperelokkan pakaian, apa itu Islam, apa itu iman. Nampak? Ringkas dan padat ni. Jadi orang awam sesuai baca buku ni. Sangat-sangat sesuai lah. Saya cadang sungguh-sungguh lah. Sahabat-sahabat nak baca ni, dia by bab-bab. Satu hadis kan. Satu hadis, masuk hadis kedua, masuk hadis ketiga. Jadi mudah kita nak faham. Ni, ada buku tak? Ada buku 100 sunnah yang hampir dilupakan. Sekejap, saya tengok dalam produk ada tak? Kalau tak ada, kita kena buku ni bagus sungguh-sungguh. Saya cadang untuk anda dapat Allah. Boleh masuk ke? Boleh. Sekejap, saya masuk 100 sunnah sekejap. Buku 100 sunnah ni penting sahabat. Untuk kita banyakkan amalan-amalan sunnah kita. Kenapa 100 sunnah pun sama juga? Ada yang dia tak approve ni. Check 100 sunnah ada tak? Ada stok dalam Shopify. Tak apa. Saya masukkan yang e-book ni lagi, dia boleh tengok dekat situ lah. Dia tak approve. Ni. Yang saya ni. Saya tag ni. Ni saya tag ni. Ni 100 sunnah yang hampir dilupakan ni. Ni. Kita tengok sikit. Ni buku 100 sunnah yang hampir dilupakan ni. Ya Allah ya salam. Ni. Dia ada satu lagi buku yang best juga. Lagi-lagi bulan Ramadan. Ni buku 100 sunnah ni. Ni ada juga ni. Dalam bab-bab perkara-perkara yang berkaitan tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang Ramadan ni. Kita nak masukkan berkaitan tentang puasa kan. Puasa-puasa kan. Kita boleh baca juga dekat sini. Adab makan, mengingatkan sunnah dilupakan, bertaharah,
asbighul wudu, kumur 3 kali dengan satu tapak tangan, yang kita kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kita tahu. Dijelaskan hadisnya daripada mana. Ini saya cadang sungguh-sungguh sahabat-sahabat dapatkan buku ni. Satu ikut sunnah, dua berserah semua kepada Allah Ta'ala. Yang tu kita sebut ikhlas sunnah. Berarti nonim. Satu ikut sunnah, yang kedua adalah berserah. Ikut sunnah ni. Panduan-panduan ikut sunnah yang kita duk jual, yang kita duk bagi tahu kepada sahabat-sahabat, yang ni panduan. Akhirnya adalah berkaitan dengan hati kita. So Kirman bin Sukijan, Ustaz, buku Sahih Bukhari tu kena beli semua 7 jilid sekaligus atau saya boleh beli 1 jilid dulu, nanti dah habis 1 jilid saya tambah jilid. Macam ni sahabat-sahabat. Janganlah beli 1 jilid. Ni penat dah saya buat jilid. Ish, ampun ni lah. Ni aku mengangkat ni. Ni sahabat-sahabat ni. Buku Sahih Bukhari ni, dia 7 jilid. Dah tak? Macam mana saya nak tunjuk tau? Saya pun dah tak tahu dah nak tunjuk macam mana ni. Ni, Sahih Bukhari ni, dia 7 jilid. Saya buat 7 jilid ni, bukan takat buat 7 jilid. Saya siap bagi kotak ni tau tak? Ni, ni. Saya buat, ni kotak ni saya design sendiri tau. Hampa ingat senang aku nak design. Ni saya bubuh ni. Sekejap. Mana jilid kedua? Jilid pertama. Mana jilid pertama? Ni jilid pertama. Jilid nombor 6 kat belakang ni. Sekejap, saya dah buka tak sat. Ni sebab-sebab ni. Pasal apa saya kena susun macam ni? Saya tak susun satu. Sebab kita dah buat elok ni. Kita dah buat elok ni. Ni dia ni sebab-sebab. Ni Sahih Bukhari ni. Kita dah buh sekali dengan kotak. Dia ada kotak belakang ni. Lepas tu, dia punya tulang dia, kita dah buat ni macam ni. Supaya bila dah campur 7 jilid tu, dia jadi lawa macam tu. Kalau hampa beli 1 jilid saja, dia jadi masalah. Nampak? Dia jadi tak lawa. Jadi belilah 7 jilid terus. Ya dah? Dia beli 7 jilid terus. Ini buku rujukan. Bukan baca tiap-tiap hari saja. Boleh buat rujukan. Dan utamanya adalah buku rujukan. Jadi hampa beli semua. Kalau rasa macam susah lah Ustaz, mahal sangat lah RM655 ni. Mahal sangat, nak mampu mahal. Tak apa kalau rasa mahal, beli secara ansuran ni, saya tolong pin kepada awak ni. Beli secara ansuran, RM59 pun dah boleh. Ya, saya pin yang ansuran punya ni. Ni mana ada buku ansuran dia ni. Ni saya pin yang ansuran. Tengok yang saya pin kat bawah ni. Tengok saya pin kat bawah ni, ansuran. Yang ni RM59 9 kupang saja ni. Awak boleh bayar ansuran. Siap habis bayar, kita hantar buku tu. Tak ada masalah. Ni, buku ni RM59 9 kupang pun boleh dapat dah. Kan? Jadi awak belilah yang secara ansuran tu. Ansuran ni pun ada banyak package. Yang RM59 ni awak boleh dapat kat bawah ni. Tapi nak beli laju sikit boleh juga. Boleh buat 3 bulan ke, buat 6 bulan ke. Boleh. Sebulan bayar sekali, sebulan bayar sekali. Ada yang kita buat package 225, ada yang kita buat package 335. Apa? Package gold apa? 225 package gold, 115 115 package silver. 115 bayar 6 bulan. Bayar RM59.90 12 bulan. Kalau bayar berapa lagi? Kalau bayar 225 3 bulan saja. Nampak tak? Boleh tak dapat buku ni? Senang saja. Bayar sikit-sikit pun boleh. Nak bayar ataupun dekat Shopee. Beli kat Shopee ni kat Shopee. Kat Shopee dia ada bayaran pakai Shopee Pay. Bayaran pakai Shopee Pay ni menarik. Awak bayar tak ada interest. Harga dia RM655, tak tukar harga dia. Harga RM650. Mungkin boleh dapat lagi harga promosi, saya tak tahu. Tapi boleh bayar 12 bulan maksimum. 3 bulan boleh, 2 bulan boleh. Kalau sebulan boleh. Boleh juga. Boleh juga Shopee Pay. Pakai Shopee Pay tu. Boleh bayar ansuran dengan Shopee. Mudah tak? Mudah. Yang susah apa? Yang susah nak pergi tekan tu. Jangan beli satu-satu. Beli terus lah semua. Beli terus semua. Beli terus semua. Tapi beli slow, beli pakai ansuran. Pakai ansuran. Boleh. Kalau nak, siapa yang nak Shopee Pay, link Shopee bagi tahu kat bawah ni. Siapa nak link Shopee, saya bagi link Shopee. Shopee Pay Later. Shopee Pay Later. Dia ada kat Shopee, dia ada banyak kan? Yang Shopee Pay Later. Berada lah kat situ. Tapi cara pembayaran dia pakai Shopee Pay Later. Shopee Pay Later. Kan? Ini ni buku Sahih Bukhari ni. Dulu tak ada apa suruh terbit buku Sahih Bukhari. Ni saya ambil masa sampai 3 tahun.
3 tahun lebih. 3 tahun lebih untuk nak terjemah buku ni saja. Hang tahu ni. Ni buku Sahih Bukhari ni. 3 tahun lebih. 3 tahun bukan 3 bulan tau. 3 tahun lebih ni. Kita buat revision balik, buat semok balik. Baru kita akhirnya kita dapat terbit buku Sahih Bukhari tu. Dah terbit pula dah, tak mau beli pula apa ni. Aduh, pening kepala aku. Kata buku tebal, kita cari buku yang kecil-kecil pun tak dapat juga ni. Buku kecil pun banyak ni. Mengapa Muhammad begitu cintakan Khadijah? Kecil juga. Tak dapat juga. Aduh. Bolehkah beli buku tu terus dari ustaz kemudian bayar dari Western Union? Ui, macam mana tu? Beli terus daripada saya. Tapi bayar pakai Western Union. Kalau beli terus daripada saya, bayar terus kat saya lah. Apa nak bayar kat Western Union? Tapi kalau awak nak beli kat saya, tapi nak pakai sistem Western Union, belilah. Kat bawah ni, dekat produk bawah ni, kat Shopify, dekat saya punya santailmu.com, awak boleh beli, kemudian waktu buat pembayaran, awak letak dekat bank deposit. Bank deposit. Bank deposit itulah yang awak guna Western Union. Boleh. Nak buat transfer boleh. Tak ada masalah. Sebab dia ada 2 cara pembayaran. Satu, bayaran guna online banking. Online banking tu boleh pakai Maybank, Bank Islam, apa semua jenis bank yang kat Malaysia lah. Tapi orang Singapura tak boleh guna lah. Sebab dia orang tak ada bank Malaysia. Jadi dia tak boleh guna yang tu. Jadi dia boleh guna pakai bank deposit. Bank deposit itulah yang boleh pakai Western Union sebagainya. Nanti ada nombor telefon saya. Lepas check out tu, nanti dia keluar nombor telefon saya. Yang tu awak WhatsApp saya, bagi tahu dah buat transfer dekat Western Union ke, pakai bank deposit mana ke, transfer manual ke apa ke, maklumkan bukti pembayaran dekat situ, duit clear saja dekat bank saya terus saja akan buat penghantaran. Boleh? Pasal saya tinggal kat Singapura, tak biasa pula beli barang di Shopee. Boleh beli tu kat saya. Puan Yati beli tu. Link kat bawah tu. Ni yang link yang kat saya bagi ni bukan link Shopee Pay ke, Shopify ke. Yang saya bagi ni link untuk terus berurusan dengan saya. Terus saja beli dekat website e-commerce saya. Terus nanti kita akan uruskan penghantaran. Ni buku Sahih Bukhari. Ni macam contoh kita cerita lah. Best orang Sahih Bukhari. Kita masuk bak kencing. Ramai orang duk tanya bak kencing kan. Kita masuk kencing. Kencing sambil berdiri sambil duduk. Dalam ni ada cerita ni. Ni adalah hadis Nabi. Ni hadis Nabi yang sahih ni. Cerita sahih ni. Apa dia ada cerita? Huzaifah berkata, Nabi SAW mendatangi tempat pembuangan sampah satu kaum. Baginda lalu kencing sambil berdiri. Kemudian baginda meminta air. Lalu aku pun datang dengan membawa air. Kemudian baginda berwuduk. Berwuduk sini boleh jadi wuduk untuk salat. Boleh juga wuduk untuk basuh tangan. Kencing di samping teman atau berlindung di balik dinding. Ni ada juga cerita tentang kencing. Kencing di tempat pembuangan sampah. Kan ni contoh. Abu Musa Sy'ari sangat berlebihan dalam urusan kencing. Lalu dia berkata, jika Bani Israel kencing dan terkena pakaiannya, maka mereka potong terus pakaiannya. Teruk sungguh. Huzaifah berkata, semoga dia dapat menahan pendapatnya. Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri di tempat pembuangan sampah. Nampak tak? Jadi kencing berdiri ni tak ada isu besar sangat lah. Nampak tak? Hadis ni sahih tak? Hadis ni sahih riwayat Imam Al-Bukhari.